Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya walaupun cuti. Orang kata semangat berkobar-kobar untuk mengejar impian, terus belajar dan belajar dengan terus bersemangat tanpa mengenal erti lelah dan juga jemu. Penat lelah itu insya-Allah akan dibalas dengan ganjaran yang hebat sama ada di dunia dan juga akhirat nanti insya-Allah. Sempena pada bulan Ramadan ini, kalau saya dulu belajar, saya amat menunggu-nunggu pada bulan Ramadan untuk meneruskan usaha belajar saya disebabkan oleh doa kita yang mustajab, doa kita untuk mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat, dan untuk mencapai kejayaan kita dunia dan juga akhirat. Insya-Allah menuntut ilmu ini adalah sebahagian daripada syahid perjuangan syahid kita dalam berjuang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. InsyaAllah menuntut ilmu itu adalah wajib di antara orang lelaki dan juga orang perempuan. So you all sekarang sedang berjihad untuk menuntut ilmu, untuk berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk agama bangsa dan juga keluarga, rakan-rakan juga untuk membela nasib kita pada masa hadapan insya-Allah. So malam ini kita akan sambung dengan class discussion trial set 1. Trial set 1 ni saya dah pun publish dalam Google Classroom masing-masing, dan saya minta you all berpakat untuk jawab satu soalan dalam soalan yang banyak-banyak tu ada 8 soalan. You all boleh pilih dan juga bincang sama rakan dan juga post return balik dalam Google Classroom supaya saya boleh lihat apakah idea jawapan anda, adakah betul ataupun tidak, dan so ianya lebih memudahkan kepada saya untuk menyemak di manakah lagi item-item elemen yang perlu dibantu, mana yang tak betul kita betulkan, yang dah betul tu kita sebar-sebarkan yang betul. InsyaAllah saya akan sharekan skrin saya untuk kita melihat apakah jawapan. Saya melihat pada untuk jawapan yang telah saya lihat yang dibuat oleh Najwa. Najwa ada ya? Okey, Ada, ini sir. adalah Najwa punya jawapan. So saya dah melihat jawapan dia, dan sebenarnya memang kesilapan yang berulang. Mungkin saya tidak menegur secara lebih tepat ya. Secara lebih tepat, kesilapan berulang. Sepatutnya kesilapan itu tidak berulang lah. So yang ni kita dah pun discuss sebelum ni. Kita dah pun discuss sebelum ni yang soalan 1. So saya akan tengok lagi apa soalan. Back to list. Tak apalah Okay, saya dah tanda tadi. So dia buat file yang baru lah. So yang ni kita tak perlu bincang lah sebab kita dah bincang dalam kelas. Kita dah pun bincang dalam kelas. So ini using tag using grafik. So ini akan dapat 2 markah. So kita pergi seterusnya. So yang ni betul lah sebab ada ni Java. Ini ada proses ada input, proses, output ni IPO. IPO dilakukan dalam problem analisis. Yang ni you all pun dah tahu tapi kita ulang sampai you ingat. Okay, report ni adalah documentation. So saya bulatkan dia punya keyword dia, keyword yang penting, executing code testing. So yang tu bukan, yang ni. Code itu correct ataupun tidak kita lakukan dalam testing. Dan juga untuk draw flowchart ni seperti mana yang you all tahu dia ada dalam algorithm, ada dalam design solution. Okay, kita pergi laju yang ni sebab kita dah pun discuss. So yang ni untuk keyword umum perlukan 2 iaitu bird, bird dan juga current year. So yang ni calculate and display the age based on. Okay, based on boleh lah kita boleh terima yang ni. Okay, yang ni pasal parking. So parking tu memang kita tentukan dalam bentuk jam, berapa jam dia dah parking di situ. So yang ni tak boleh guna gini sebab dia ada level-level dia. So level yang pertama dia panggil pilihan dia first 3 hour 0 sampai 3. So in first 3 hour dia start dengan 1 lah kan. So hour
Yang ni charge rate dia adalah RM4. Okay, for 2 tambah 2 lagi. 4 sampai 5. 4, 5, 2 lah. So RM 3. So yang ni dia bersambung-sambung. Dia bersambung-sambung. 4 next 2 hour. 5, 6 dan 7. So di sini adalah RM2.5. So katakan 5 jam. So you kena tambah lah. Okay. 3, 4, 5. You kena tambah yang atas tu. Okay, ingat dia bersambung. Style bersambung. Okay, dan flat rate adalah 7. 7 lebih daripada 7. Okay, 7 tu akan ditambah sebanyak, bukan. Yang ni 7 ni dia terus kira RM25. So kalau yang ni saja, dia tak akan, kalau calculation dia tu dia terus, kalau katakan 8 jam, terus akan di-charge banyak RM25. Contoh sini kalau 5 jam dia parking, so yang sampai RM4 satu tambah dengan RM3. Okey. Itu maksud dia. Kalau 5 jam, kalau 6 jam, so 6 jam dia ambil sini, sini. So dia akan tambah 4 tambah 3 tambah 2.5. Tapi kalau 8 jam, 8 jam flat rate. So apa yang perlu anda faham di sini, dia ada option. Option 1, option 2, option 3, option 4. So di sini dia akan ada dia punya, kalau kita buat dia punya flowchart tu, ni diamond, ni diamond, ni diamond. Yang akhir ni tak ada diamond. Akhir ni adalah else. So kita ada pilihan, option. Pilihan. So kita kena decide. Decide yang mana nak kena pilih. Based on apa? Okay, based on apa? Based on hour. Ini you kena ingat. So dia akan pilih satu saja. So jawapan dia only one choose. Asal tak ada pula. Choose. Allah. Hanya satu saja yang akan dipilih, sama ada yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke. Dia tak akan pilih semua. Satu saja. Okay, jadi dia perlu determine. Dia perlu determine. Okay, untuk ni dia perlu itu adalah konsep asas kenapa perlu determine. So di sini kalau anda tulis just calculate, so salah lah. So dia sepatutnya determine. Okay, determine total parking fees based on hour. Okay, ni betul. Total parking hour. Okay. So hati-hati kalau dia ada selection tu mesti determine, tentukan yang mana satu dia punya pilihan. Okay, based on 150. So ini keyword dia. So maksud dia repeat sebanyak 150 times. So dia kena repeat, masukkan nombor integer. Okay, nombor integer yang dimasukkan tu tak tahu nombor tu adalah odd ataupun event. So dia nak yang odd sahaja. So numbers tu dah betul, tapi di sini salah lah. So sepatutnya repeat calculate sum of odd number based on number. Bukan, until 150 times. Nampak, kalau you tak ada perkataan until ataupun repeat, you tak akan dapat markah lah. Okay, sorry lah, memang tak akan dapat markah. Sum of odd number, okay betul. So hati-hati, nampak macam betul, senang, tapi you tetap akan hilang markah. So yang ni mark to determine, okay betul. Okay. Sebenarnya kita buat gini je. Display message. Okay, based on mark. Gitu je. So yang output dia ni betul, output dia betul.
Determine display message based on mark. Okay, so kalau kita lihat dia punya ni, read mark. Okay, if mark greater than 50, boleh terima, else print harder, and okay, cun. So kalau nampak if ni, if tu ada satu diamond. So yang ni tak adalah. So else ni tak ada diamond. Ingat kalau you lukis dia punya flowchart, so read tu, ingat saya jumpa ramai dalam kalangan you all untuk read. Okey, betul lagi untuk read. Ni dia sengit macam tu mak. Tapi bila jumpa dekat output, tulis benda lain. If tengok if saya tulis ni, if ni. Ni. Tak perlu tulis if dalam tu, tulis mark je terus. Mark greater than or equal 50. Itu je. Lepas tu pergi pada yang true. So yang ni true. So true. Okey, yang ni yang ramai salah. Ramai yang buat petak gitu. Salah. Okey, dia macam ni. Parallelogram. Mesti sengit. Okey, yang ni baru print. Tulis good job. Macam tu. So you berhenti di situ. Sebenarnya bila dah habis ini, dia akan go to end. Okay, dan else ni adalah tempat dia false. Ini false. So false-nya di sini. Satu lagi kedudukan true dengan false ni. Jangan tulis di sini. Jangan tulis di situ. Tulis di awal dia. Tulis di awal. Sama juga dengan false. Tulis di awal dia. Lepas tu dia keluar ni yang ni. Okay. Juga bentuk dia. Kalau you buat macam ni, salah. Dia sepatutnya macam ni. Betul. Ingat, ramai yang buat. Saya tengok saya mengeluh. Adakah anda belum lagi mengingati ataupun memahami fungsi dia? So, ini saya ingatkan untuk kali terakhir. Dia punya shape yang sepatutnya. Okay. So, lepas tu dia ni pun pergi pada and stop juga. So, pergi pada stop. Stop. Dan yang ni pun sama. Pergi pada stop. Macam tu. So, harapnya you all boleh faham bagaimana kita tarik line dia. Okay. Okay. Yang ni pun selalu ramai yang salah lah. Okay. Yang ni table 1 is 10% discount. Dia kalau weekday. Okay. A guest can get. Okay. Ada orang dia buat macam ni. If weekday. No. Day equal to weekday. So dia akan barulah tanya if. Barulah dia akan tanya if room type. Room type apa? Equal to S. Barulah dia masuk sini harga dia. So harga dia tu naik room. Ini weekday kan? Weekday akan dapat 10% kan? So you akan kira dia apa dia nak suruh kita kira apa ni? Price lah kan? Price. So kita letaklah di sini price. So price dia harga 300. Okay, sebab dia ambil S. So darabkan dengan 0.9. Kenapa 0.9? Sebab kita malas nak kira satu-satu lah. Ini cara cepat. So kalau 300 kali dengan cost 10%. So yang ni akan dapat discount 10%. Okay. Dapat discount 10%. So sebanyak RM30 lah. So RM30 tu adalah discount. Okay.
Tapi bukan kita nak diskaun, kita nak tahu berapa harga selepas diskaun. So yang ni kena tolak balik, 300 tolak 30, jadi 270. Ni. Tapi dia ada cara cepat, iaitu kita buat macam ni. 300 kali dengan 0.9. Okay. Akan terus dapat harga dia lah 270. So kita ambil yang ni pun kita terima markah, so you akan dapat 2, yang ni 1, yang ni 1. Itu adalah cara pengiraan markah kita bagi. So yang ni terus dapatlah price. Okay, price untuk room type S. So kalau else, if, saya kena alihkan sebab pendek sangatlah situ. If they weekend. Ni weekend. Tapi cara ni dia panjang. So if room type equal to S. Cara ni panjang. Price equal 300 times 0.9. So dia akan dapatlah harga tu. So else if apa? Room type equal to D. Betul. So price equal 220 times 0.9. Salah. Dia kena darat lagi naik pula. Naik. Berapa malam dia duduk. Okay, naik. So else if, sebab dia guna code guna code, so kita kena else if juga. Room type, saya padam yang ni. Room type equal B. So price times 0.9 times 9. So else print wrong code. Okay. Yang ni untuk yang ni hanyalah untuk weekend sahaja. So dia punya regu sini. If tu kan, dia ada else satu lagi. So you akan copy balik yang ni tapi tanpa ni. If room type S. So price tak ada discount tak ada discount. 300 kali naik. Dan seterusnya. Harapnya you boleh sambunglah sendiri sebab dia sama je. Cuma tolak dia punya discount. Ini satu cara. Dia ada satu lagi cara. Okay, ada satu lagi. Ini panjang cara ni panjang. Dia ada cara pendek sikit. So saya akan sambung So saya akan sambung masuk dalam saya punya discussion buat saya. Okay, discussion saya sekejap. Okay, saya akan masukkan satu folder. New okay, trial. Soalan tadi saya copy.
Okey. So soalan tadi saya kecilkan. So kalau saya sambung ni, saya sambung ya. Else if. So else if room type equal D. So price 220 times 9 only. So else if room type apa? B. So price equal T times 9. Okay. Dan else display wrong. Lebih kurang macam ni lah. Kemudian dia dah habis tu and if lah. Dia banyak and if and stop. So dia punya input di sini ada 3. Okay. Room read So saya tulis kat mana Sepatut tulis kat sini. Tulis kat sini input read. Read apa dia punya night, berapa malam dia duduk, lepas tu room type, lepas tu day. Day jenis apa? Weekend ke ataupun bukan. So kalau weekend dapat 10% discount. Kalau tak dia else lah. Dia akan pergi pada sinilah. Dia akan pergi pada else. Ini adalah weekday without discount. Okay. So nampaklah. Yang ni satu cara. So saya nak tunjuk yang satu cara lagi. Satu cara lagi dia lebih pendek. Lebih pendek So mula-mula sekali dah awak ada start start read night, berapa malam dia nak duduk, room type, dan satu lagi day, jenis hari, day type. Dan bila dapat masuk itu, so if apa? Macam-macam you boleh buat ni. Sekejap. Dear user, we have developed capture power. Sekejap, apa benda yang keluar? Tak nak ini. Room type. Okay, room type equal standard. So kita akan ada lagi dalam tu if day weekday. So baru dapat discount. Price equal berapa? 300 times 0.9 times 9. Yang tu. So else ni automatic lah. Price 300 times 9. So kalau di sini kita lihat dia weekday with discount. No discount. Faham tak? Dia akan jadi macam tu. So kita boleh buat lagi yang ni, tambahan dia. Ini akan pergi sini pula. So else if room type D kan. So dia berapa D 220. So
kita akan copy benda yang sama. If day weekday, so price equal 220 times 0.9 times 9. So else price equal 220 times 9. Dia macam tu. Lepas tu else if room type B. Sama juga, price equal 180 times 0.9 times 9. So else nah ni anak dia. Okay, saya bagi tahu anak-anak dia. Yang ni dengan yang ni. Oh, yang ni tertinggal. So sini kena if day weekday price times 0.9 times 9. Okay, else dia itulah price yang without discount. Okay, bila dah habis tu yang ni dia akan ada satu lagi. Dia sambung sini iaitu else. Else ni kita boleh print wrong code. Okay, dan and if print price. So print price ni dia akan keluar satu je daripada salah satu ni. Sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Okay, you all nampak itulah dia punya perbezaan antara kaedah satu dengan kaedah dua. Ada soalan dulu nak tanya? Halo? Ada soalan dulu nak tanya? Tak ada, sir. Okay, soalan ni dia bukan tanya benda ni, tapi saya sengaja expand benda tu supaya kod-kod ada lah, so you boleh jawab. Cuma soalan ni dia tanya dia tanya benda lain. Dia tanya what input required. So input tu dah ada 3 lah. Okay, input tu ada 3. So satunya adalah night NIGHT number, bilangan malam. Lepas tu room type. Lepas tu day type. Ada orang tu mungkin akan jawab 2 je. Sebenarnya dah ada 3. Week type, room type, night number. Okay. Okay, yang ni draw flowchart to calculate and display the bill that guests have to pay. Oh, yang tadilah kan? Yang saya beritahu tadilah kan? Betul tak? Yang tadi. Cuma sini kita akan lukis. Yang ni tak ada orang lagi yang dapat lukis ni. So, macam mana Saya tunggu you all lukis dah lah dulu. Kalau saya lukis kan, tak tahu pula jawapan dia. So, saya akan proceed pada yang you dah jawab je.
Ini tak jawab lagi ni. Ini 7. Ini 7. 7 ada jawab. Okay. Yang 7 ni, a company decide to rise a salary. Rise ni maknanya naikkan salary of the employee according their years. Okay, based on years. So, yang ni year service. Okay, nampak saya buat sekarang, buat diamond terus. Diamond. Maksudnya ada if. Okay, ada if. Yang ni tak ada. So, ada satu saja if. Ni rise ni maksudnya tambah. So, yang ni kita boleh tulis. Ni ada satu je diamond. Ni tak ada. So, kita akan tulis if year less than 10. Less than 10. Ni year. Ini tak payah tulis. Ini else lah. Else tidak ada diamond. Yang ni yang ramai salah. Yang ni yang ramai yang kantoi lah. Yang tak dapat markah penuh. Sebabkan di sini juga you all akan terus tulis. Sebab iyalah. You all akan buat macam ni. If year more than 10. Sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Sebab atas tu dah cover. Macam ni saya dah banyak kali dah tunjuk kepada you all. Ini 10 tahun. Ya. Yang atas tu dah cover dah. Okay. Yang ni adalah less than 10 year. Sini cover dia. So sebaliknya mesti lebih pada 10. Tak. Atau otherwise. Ataupun else. Kita panggil. So tak perlu. Yang ni kita tulis if year less than 10. Yang ni else. Ini kena ingat selalu. You all kena ingat selalu ni. Ni. So yang ni ada diamond. Yang ni tak ada. Okay. So kalau saya lukis yang ni. Sangat mudah. Okay. Kalau tak tulis sudukut pun kita boleh tahu dah. Okay. Dia melibatkan satu sahaja. Ni. Mesti kita perlukan input dia dulu. Input dia apa? Read year. Barulah. Sebab dia dah kata based on ini. Based on year. So year lah yang kita masukkan. So lepas tu baru kita evaluate. Evaluate dengan kita punya diamond. So diamond tu nak tulis apa? Ni. Benda ni lah. Masuk dalam diamond. So year less than 10. Awak kena buat macam saya buat ni. Terus tulis dekat sini. Terus tulis kat sini. Barulah you tak sesat. Okay. You kena buat cara saya. Buat. Lepas tu true. True. True letak dekat pangkal tepi dia. Lepas tu tarik. Lepas tu dia kata raise. Naik 5%. So yang ni adalah proses. So buat siap-siap terus kotak. Dia bukan output. Output lepas tu. So proses. Sebab dia nak kira. Okay, sebab dia nak kira. So so apa agak-agaknya nak kira gaji? So rise equal salary rise. Berapa salary naik? Salary rise equal salary times berapa persen? Berapa persen dia? So yang itulah kita akan buat. So salary rise equal salary times berapa yang ni? Yang ni less than 10. So 0 point awak convert terus. Convert terus sebanyak 0.05 0.1.
0.5. Buat kotak siap-siap. Ini bukan output, dia adalah pengiraan sahaja. So kalau dia false pergi pada yang seterusnya. So kita buat satu-satu. Awak lihat step saya buat tu. Lihat step saya buat. Saya buat satu-satu. Price equal salary times 0. Dia bukan nak kira gaji tau. Dia nak tahu berapa gaji dia naik. So tak perlu nak tambah dengan gaji balik. Okay, dah siap untuk kira. So sekarang tiba masa untuk dia display. So kalau macam ni, sebab dia menggunakan variable ni. So variable ni kita boleh panggil nama dia. Panggil nama dia. Nama dia adalah salary rise. Salary rise. So dekat bawah ni kita akan panggil je nama dia. Turun. Barulah yang ni output. Print salary rise. Yang ni pun sama. Pergi satu je. Sebab kedua-dua itu menggunakan variable yang sama. So bila kita panggil, dia akan boleh keluar dia punya nilai. Faham? Faham ke? Faham, sir. Boleh nampak lebih jelas tak? Boleh nampak lebih jelas. Ini basic. Awak kena kuasai basic. Baru boleh jawab soalan yang advance. Ini sangat-sangat basic. Awak kena boleh kuasai yang basic. Kalau tak kuasai basic, awak sukar untuk jawab yang advance. Ini proses. Ini pun proses. Okay. So next. Ni yang mana ni? Oh, ni jawapan dia. So saya boleh marking lah. So sama-sama kita lihat betul ke salah jawapan dia. Rate year of service. Okay, year. Betul. Okay, lihat di mana silap. If ni tak ada. Okay. Why not? Perkataan ini anda ringkaskan. Ringkaskan guna year sahaja. Ini dah betul lah. So year less than 10. Guna tu je. Year less than 10. Dah settle. Okay, betul lah. Shape dia betul. Saya nak beritahu sini. Kalau shape awak salah, di dalam tu dia tak ambil kira dah. Dia akan terus kira salah. So yang ini betul. Yang ini betul. Masalahnya di sini. Betul ke salah ni? Ni sepatutnya else kan? Betul tak? So dia sepatutnya pergi ke sini. False dia tu. Sebab betul-betul ni salah. So apa yang dia tulis dalam tu tetap akan salah lah. Ni false. So bila dia nak display, pastikan nama sama. Nama sama. Nampak nama tak sama dekat sini. Using name. Variable name. Sepatutnya awak guna percent rise. Ini sepatut anda guna. Sebab dua-dua ni adalah menggunakan nama yang sama. Dalam ni tak ada pula. Display employee net salary. Salah. Mana ada awak kira net salary? So salah. Macam tu Najwa. Boleh nampak tak? Najwa. Respond please Najwa. Najwa tak ada. Sir, Najwa line dia slow. Oh, boleh message je. Message je. Kalau nak tanya apa-apa, ada orang lain nak tanya ke?
Okey, yang ni. Tengok dia jawab The damage are characteristic caused by the earthquake. Is announced by the National Earthquake Information Center based on table. So yang ni, mula-mula anda dapat soalan ni, terus anda buat macam ni. Yang ni ada diamond. Alah, diamond saya pun. Ni ada diamond. Ni ada diamond. Ni ada diamond. Ni ada diamond. Ni tak ada diamond. Sebab apa? Ini adalah else. Awak letak terus, buat ingatan. So yang ni akan jadi if. If apa? Magnitude. If magnitude. PUDE. Less than 5.0. Sini else if. Sama juga. Magnitude ni boleh tak saya ringkaskan? Saya nak. Tak apalah. Magnitude. Ni macam mana ni? Less than 5.4. Ambil yang ni. Ambil yang ni. Ambil yang ni. Sebab awal ni kita ambil yang ni. Else if less than 6.4. Else if magnitude less than 7.5. Macam tu. So more than 7.5 kita tak perlu tulis dah. Dia automatic. Macam saya dah beritahu sebelum ni, satu garisan ni siapa yang cover? Yang ni adalah 7.5. 6.5. 5.4. 6.4. 5.4. 5. Less than 5. Less than 5 dah ada yang cover. Less than 5.4. 5.4 ada. Sekali lah. Less than 6.4 dah ada lah. Less than 7.5 dah ada lah. So yang ni termasuk 7.5 tu termasuk, 6.4 pun masuk. So dia tak boleh macam tu, mesti ada equal. Mesti ada equal. Macam mana awak nak tahu? Sebab dia ada tulis sini. 6.4 masuk, 7.5 masuk, more than 7.5. Maknanya dia start dengan 7.6 start. So yang tak adanya adalah di sini. So ini akan di-cover dengan oleh else. Faham? Awak kena faham benda ni dulu, baru boleh menulis. So dekat sini, untuk kita menulis dia punya flowchart tu, ni nak buat flowchart. So flowchart tu dah senang dah. Apakah input dia? Ni output. Ini adalah output. So input dia, ni input. So kita akan buat okay. Input dia itu input magnitude. Lepas turun magnitude, dia akan ada ni, ingat ni. Yang ni ada ni. So anda akan tulis magnitude less than 5.0. So kalau true, ini true dia. Okay, kalau true, di sini true. So dia akan display. Print lah terus. Print little damage. Kalau false, false dia pergi sini. And
false, dia pergi sini. Pastikan betul. Ada berapa? Ada berapa diamond? 1, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 diamond. 4. Ada diamond tu ada 4. So make sure ada 4 lah. So saya akan lukis 4 lah. Itu lagi. Okey. Dan satu lagi yang ni, yang more than. More than tu apa yang kita kena buat? Kita kena buat ni terus. True di sini, true di sini, true di sini. Sebab true dia ni akan ada ni Dan dia akan turun je semua ni. Alamak, hai, tak cukup pula. Hai. Saya naikkan sikit. Okey. So sini akan jadi stop. So dia akan turun dekat stop. Print. Sangat mudah. Katastrofi. Ini disaster lah, some damage lah print. Some damage. Print. Serious damage. Print. Disaster. So anda akan tulis dalam tu magnets less than 5.4, less than, oh no, sorry. You mesti tulis equal. Mesti ada equal. Mesti ada equal. To less than or equal 5.0. Ini tu less than or equal 5.4. Magnitude less than or equal 6.4. Magnitude less than or equal 7.5. Okay, ini dah siap. Dah siap. Kita buat cepat sebab kita dah tahu. Kita dah faham. Okay, kita lihat apakah akan kita buat ni. Okay, betul. If ni tak perlu. Magnitude, okay. Yang ni kena ada, 5.0 tu kena ada. Sebab dalam dia punya ni pun dia termasuk dalam less than 5.0. Less than 5.0 maksudnya 5.0 tu tak termasuk. Okay, sorry. Yang mula-mula ni tak termasuk. Okay, lepas tu baru dia masuk. Less than, kurang dari 5.0. So maksudnya 4.9 ke bawah. Dia akan start. Tapi yang ni 5.4 masuk. Include. So yang ni kena buat less than or equal. Yang ni less than saja. Less than equal. Less than equal. Greater than. Faham? Boleh faham? Ya? Hello? Boleh faham Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. So kita lihat di sini dia betul dah ni. Cuma yang ni kena less than or equal 5.5. Ni kena ada less than or equal. Dah betul lah ni. Ni betul. Sebab ni adalah untuk else. Okay, so tahniah betul lah semua ni. Dah pandai lah ni. Okay, soalan last. Soalan 8 tak ada orang jawab So, tak ada orang jawab. Kita save dulu yang Najwa. Mungkin Najwa lepas ni boleh share dengan rakan-rakan. Termasuk kelas DK5
DK4, DK3 lah. So, siapa yang jawab soalan mana? Nombor 4 ni saya dah discuss. Jap. Ya, Pak bateri saya nak habis lah. Mana charger ni? Okey, ada pun charger. Okey. Okey, right. Soalan 1, 2 yang saya tak jawab lagi. Ni apa ni? Oh, soalan 4 ni. Draw flowchart tu. Ini ini dah. Ini dah ni. Macam mana saya nak tampal masuk sini? You tulis balik? Boleh? Saya bagi file satu lagi. Serukut yang ni read the determine largest. Oh. Okey, saya nak discuss satu lagi yang mungkin you all tak pernah jumpa Yang largest. Ni nombor 5. Read and determine the largest and smaller between two number. Contohnya number 1. Kemudian number 2. Dia ada 2 Print the largest. Dia nak print yang besar. So yang besar, siapakah yang besar? Print largest number followed by smaller number if they are not equal. So ada satu lagi lah ni maksudnya. Dia ada 3 kemungkinan. Satu, number 1 besar daripada number 2. So number 2 besar daripada number 1. Satu lagi same. So yang ni ada diamond. Ini ada diamond. Ini tak ada. Sebab apa tak ada? Sebabnya adalah else. Ini if. Else if. Okay, ini dah syarat dia dah ni. Faham? Otherwise dan print the ni same. So dia punya output dia the number are equal. Okay. Senang kan? Cuma macam mana kita nak tahu yang mana besar, mana kecil? Senang je. Memang senang je. So yang dia nak kita print the largest number followed by the smallest number. So dekat sini, dekat dalam ni, kita print lah number 1, number 2. Kalau kat sini print number 2, print number 1. Apa masalah? So dah nampak lah kan? So kalau kita buat start, besar tak bekas pula ni. Okay, start, last So kita akan read 2 nombor. Number 1, number 2. Dan kita akan buat dia punya condition if number 1 is greater than number 2. So print number 1. Dia kata print the largest number followed by the smaller. So makna print number yang largest dulu. So sini largest adalah number 1. Kemudian number 2. Else if kurungan number 2 is largest than number 1. So dekat sini kita kena print number 2, number 1.
else, ingat else tak ada condition dah. So terus print the number are equal. Stop. And if. Ada soalan nak tanya? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada? Kelas? Ke you all dah? So kalau kita buat flowchart pun sama je. Masuk sini. Sini. Ingat dia ada berapa diamond? Dia ada 2. Jangan terlebih buat. Okay, so buat 2. 1, 2. Okay. So yang mula-mula sekali number 1, number 2. Number 2 better than number 1. So kita cerita yang 2 dulu. Dia print number 1, comma 1, number 2. Ini true Ini true. Print number 2, number 1. So kalau dia false juga sini kita keluarkan dia punya tu. Yang ni. Print equal. Dan dia tamat di situ. Stop. So yang dua-dua ni akan turun ke bawah. Okey, nampak tak? Harapnya you buat balik apa yang saya dah discuss ni supaya dia lebih melekat. Bila you buat balik, dia lebih mendalam you punya ulang kaji. Okay. So yang ni saya savekan dulu. Dan ada yang tak siap lagi tu, tolong jawab dulu. Okay, jawab dulu barulah saya discuss style baru ni. Tak jawab, tak discuss saya. Set. So, ada soalan nak tanya? Soalan nak tanya? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada? Macam mana boleh tak ada ni? Soalan mencabar ke tak ni? Soalan okey ke tak? Mencabarlah juga, sir. Payah agak. Payah juga. Sebab basic you tak kemas lagi. You kena kuatkan basic. Basic dia. Okay, basic mesti kuat. Caranya anda buat ulang jawab. Okay. Soalan sama tak apa. Anda jawab, anda tulis balik. Barulah anda dapat memahami apa yang saya terangkan tu. Dan kalau ada, bila anda ulang kaji, dia akan ada soalan. Confirm punya akan ada soalan. Ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Kalau anda tak ulang kaji, dia tak akan ada soalan. Itu je yang saya boleh beritahu. So sepatutnya anda ada banyak persoalan. Apa-apa pun dah pukul 11. So harapnya you all boleh dapatkan rehat yang cukup. Paling kurang you all perlu tidur 4 jam. Dan manfaatkanlah pada bulan puasa ini untuk membuat ulang kaji pada waktu pagi. Pagi tu pukul 4 ke pukul 5 bangun. Sebenarnya pagi kejap
ulang kaji pun tak apa dah. Sebab dianya adalah yang paling aman, damai lah. Yang paling otak fresh, bangun, solat tahajud dulu. Kemudian hajat, minta doa, tenang fikiran, dilapangkan dada, mudahkanlah untuk kita memahami ilmu-ilmu Allah yang ingin kita pelajari, minta diberkati ilmu yang diajar. Itulah kadang-kadang doa tu lupa. Kita dah usaha tapi tak dapat. Sebab apa? Sebab pemilik owner ilmu itu tidak benarkan anda memiliki ilmu dia. Siapakah pemilik ilmu itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda tidak memohon izin daripada pemilik asal ilmu tersebut, tanpa keizinan dia, anda tak akan dapat menguasai ilmu Tuhan. So kita perlu berdoa, minta diizinkan, dipermudahkan untuk memahami ilmu-ilmu Allah ini yang disampaikan melalui saya dan juga mungkin daripada pelbagai media. So bila adanya keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anda akan mendapat berkat yang lebih baik. Dan niat untuk belajar adalah untuk kerana Allah Ta'ala. Niat tu kena betul. Okay? Niat kena betul, hidup kerana Allah Ta'ala, hidupku, matiku ada kerana Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Sekian saja untuk kelas malam ni. Kalau ada permintaan untuk kelas-kelas akan datang, tolong beritahu untuk saya bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you